wajib masuk neraka orang yang menyandarkan kepada Nabi suatu ucapan sedangkan dia tak tahu betul itu salah. Ibn Hibban, alim hadis, tu sahih Ibn Hibban, riwayat Ibn Hibban, tapi disandar, dibaca di masjid, dibaca oleh guru agama, dibaca oleh ustaz. Penghinaan pada para rasul. Dan penghinaan itu sebenarnya menjadikan orang Islam mundur dan mandul. Apabila dia rasa dia lebih pada para nabi, apa benda kita ajak benda tak mau. Seorang nabi pun masuk syurga, takkan aku sekalian para nabi tak masuk syurga kot. Buat pilih apa pun. Hilangnya peranan agama. Sebab itu agama ini menentang sebarang dakwaan kepada Islam yang tidak ada sumber yang sahih. Siapa nak dakwa kepada Rasulullah dengan satu benda, kena ada bukti. Ini bukan benda kecil, ini benda besar. Dan banyak lagi benda-benda yang dibaca, disandarkan kepada Nabi SAW. Fadilat itu banyak, bab-bab fadilat ini, sehingga kadang-kadang fadilat itu kadang-kadang menjadikan Islam seolah katun. Demikian juga dalam Al-Quran pun sama, kita kena ingatkan banyak benda-benda yang berbentuk Israiliyat, benda-benda yang bersumber ke Yahudi, disandarkan kepada agama. Itu yang orang Melayu setiap Muharram buat bubur Ashura. Bukan salah makan bubur Ashura, tak salah, makanlah. Kau punya bubur, kau punya perayuk, kau punya mangkuk, kau buatlah. Tetapi menyandarkan itu bubur Nabi Nuh adalah satu dakwaan tak benar. Dan Nabi Nuh bukan seorang chef yang dihantar untuk ajar buat bubur. Tujuan kedatangan Nabi lebih besar daripada itu, sehingga akhirnya tujuan kedatangan Nabi itu hilang. Dia cerita masalah bubur dia, masalah ni. Nabi Yusuf alaihissalam punya hebat perjuangan dalam penjara, perjuangan di luar penjara, menegakkan sistem Islam dan kerajaan Mesir. Semua itu hilang daripada orang Melayu. Nabi Nuh alaihissalam hilang dia daripada perjuangan Nabi Nuh, kesabaran, kesungguhan dan dakwah hilang. Yang tinggallah bubur dia. Kita masuk tepung kastard, masuk apa, kita kata Nabi Nuh punya. Tak kena mengena dengan Nabi. Demikian Nabi Yusuf alaihissalam punya hebat dia, perjuangan dia tak timbul. Akhirnya dia ambil Nabi Yusuf ni contoh untuk mak andam pergi buat jampi nak naik pelamin dia. Sehingga orang yang bercinta gunakannya ke Nabi Yusuf dengan cara yang tak betul. Pinang siwamin bulan, kembang bunga sekuntum manis, berseri manis, bersemadi pemanis, semut mengirim di bibir mulutku, bulan purnama di mukaku. Hai mari engkau melihat wajahku seperti Nabi Allah Yusuf dan mendengar suaraku seperti Nabi Allah Daud, dengan berkat doa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan hafal, yang tu sensor. Kita hafal belaka. Nabi yang begitu hebat akhirnya jadi doa ma'andam. Perjuangan kerana demikian itu intihal al-mubtilin, membuat dakwaan kepada agama, benda yang dibuat oleh ahli-ahli batil, disandarkan kepada agama perkara yang bukan agama. Dan ini banyak berlaku. Lalu orang salah faham pada agama. Bila mari Isra' Mi'raj, kita pun buatlah cerita sesungguhnya Nabi masa Isra' dan Mi'raj tengok satu orang perempuan tua, tanya Jibril, siapa ni? Inilah dunia yang umur dia dah 7,000 tahun. Sandar pada agama, sandar pada Nabi itu satu jenayah. Tuan-tuan, USM jumpa satu kerangka yang lengkap, dia panggil Perak Man di Perak. Ikut kajian ahli ekologi, umur dia 10,000 tahun lebih lah. Kalau orang barat dengar hadis yang disandar pada Nabi, dunia baru umur 7,000 tahun, awal-awal dia kata agama bohong. Itu yang kita tentang, penyandaran kepada agama, benda yang tak benar ini. Sehingga orang agak sensitif
Tetapi kata Nabi, peranan pembawa ilmu agama yang pertama menentang penyelewengan orang yang melampau, yang kedua menentang dakwaan-dakwaan yang tak benar terhadap agama Allah yang dibuat oleh golongan mubtilin, ahli-ahli batil. Sama ada orang ramai kadang-kadang rasa tak boleh dengar yang ni, saya tak nak, nanti orang ni marah, orang marah. Itu hak kau. Tapi kerja orang agama, kerja ahli ilmu, kerja ulama, inilah kerja mereka. Al-Imamul Bukhari, sahih dia kita anggap kitab kedua setelah Quran. Pada zaman hidup Al-Imamul Bukhari, dia dihalau keluar daripada Naisabur, dituduh oleh orang zaman dia sebagai sesat. Tidak pelik dengan tuduhan sesat, tapi yang pentingnya hendaklah satu orang itu berpegang dengan Quran dan Sunnah. Kadang-kadang orang yang tak pegang itu tuduh kita. Ini tak pelik, berlaku pada imam-imam. Tuan-tuan, bila orang nak bercakap agama, kita kena tanya dia mana sumber dia. Ustaz tidak menerima wahyu. Bukan dia lahir-lahir kita goreng-goreng dari dia, ustaz anak kita ni. Tak. Dia kena belajar. Dia kena mengaji agama. Sumber agama Quran dan Sunnah. Kalau dia sebut salah daripada Quran dan Sunnah, dia salah. Quran dan Sunnah betul. Kadang-kadang kita jadikan Quran dan Sunnah salah. Betul ustaz. Tumuni i'wijajan faqawwimuni. Jika kamu tengok aku salah, kamu betulkan aku. Orang agama datang zaman kemudian, intihalul mubtilin. Kalau dah ustaz cakap, jangan bangkang. Omar kata, kalau kamu tengok aku salah, betulkan aku. Semua orang terdedah kepada salah dan silap. Kata Imam Malik rahimahullah, kullu ahadin yu'khadhu wa yutruku min kalamihi illa al-ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Semua orang diambil dan ditolak cakapnya melainkan al-ma'sum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ukuran dalam menerima agama ialah dalil yang sahih. Kalau tidak, orang akan buat dakwaan-dakwaan yang berbagai-bagai, dan kesemua dakwaan ini akan disandarkan kepada bau agama, dan agama yang akan menerimanya. Lagi kita dengar ceramah, kita dengar kuliah, lagi tidak dijadikan golongan agama berdisiplin dengan hadis Nabi, lagi itu macam-macam hadis nanti datang. Macam-macam hadis yang pelik-pelik nanti datang. Satu orang nanti jumpa kita, kenapa saya ni Nabi kata lepas wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiup jari, sapu mata, cerah. Saya sapu dah 20 tahun tak cerah. Saya kata Nabi tak kata. Ustaz kata tidak ada hadis yang sahih dalam masalah tu. Jangan salahkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan ustaz salah kot. Mungkin saja salah. Lebih daripada ustaz pun mungkin salah. Saya mungkin salah. Siapa pun mungkin salah. Yang tak pernah salah ialah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah ada satu imuniti yang menunjukkan golongan agama tak boleh dikritik. Bahkan sesiapa yang mendakwa sesuatu disandarkan kepada agama mesti mendatangkan buktinya. Daripada Sahih Bukhari, daripada Muslim, imam-imam ini telah melakukan kerja penting menapis hadis-hadis yang sahih. Kenapa hadis-hadis yang pelik-pelik kita awak mari? Disunatkan bulan puasa supaya kita tidur daripada bercakap. Tak ada orang bulan puasa suruh produktif. Semua itu masalahnya disandarkan kepada Nabi. Disandar, Rasulullah pun suruh kita, Rasulullah pun suruh kita. Orang semayang hajat umpamanya, saya bukan masalah itu. Semayang hajat, ustaz membuat satu contoh, membuat satu produk dia sendiri. Semayang hajat dia, rakaat pertama begini, rakaat kedua begini, 10 ayat kursi, 10 qul ya. Hamba Allah ni semayang, tiba-tiba katalah doa dia tidak makbul. Biasa saja untuk doa tak makbul. Lama dia heran, lama ke doa tak makbul? Kenapa semayang hajat tak makbul? Kita kata pertama masalahnya doa bisa saja makbul ataupun tidak, itu hak Allah. Tetapi yang keduanya, engkau telah buat bukan dengan tunjuk ajar Nabi. Semayang hajat dengan berkhilaf ulama tentang kedudukan hadisnya disebut dalam Sunan Tirmizi, tapi tidak dengan cara itu. Siapa yang bawa datang, dia kata, oh ini satu produk yang bagus. You boleh buat produk tu kat Ali, kecil Fatimah, tapi you tak boleh produk baru agama. Kata